kita menjadi orang yang sentiasa mendapat rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya sebentar tadi dipilih kita untuk menjadi orang yang dapat menghidupkan sembahyang subuh berjamaah, melengkapkan qiyamul lail kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Tuhan pilih kita pula dapat berada dalam majlis ilmu, di mana iaitulah bila kita duduk dalam majlis ilmu ini banyak sekali keuntungan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya kita berada di dalam majlis yang disebut sebagai majlis alim ulama. Majlis alim ulama ini disebut kerana di dalamnya iaitulah adanya peringatan-peringatan yang disampaikan oleh guru-guru dan alim ulama. Dan apabila kita dapat berada dalam majlis guru dan ulama, maknanya kita berada dalam majlis manusia yang paling dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk dalam masjid, kita duduk dalam tempat yang paling dikasihi dan disayangi oleh Allah. Kita duduk pula dalam majlis ilmu, dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah. Artinya kita juga duduk dalam satu tempat dan majlis yang paling dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini bukan kita kata saja-saja lagu tu, tapi sebenarnya ada sandaran dan hujah, ada dalil. Contoh, saya buka satu kitab yang bernama Bustanul Arifin, taman bagi orang-orang yang ma'rifah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disusun oleh seorang ulama agung, ulama hadis yang hebat, yang bernama Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Maka terjumpalah di dalamnya satu asar. Apa dia asar? Asar ialah kata-kata sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hadis iaitulah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman ialah kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini kita banyak mendengar ayat-ayat Al-Quran. Mungkin selama ini kita banyak mendengar apa yang disebut dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi ini saya nak bawakan mukaddimah kuliah kita, sepotong asar yang diucapkan oleh sebahagian daripada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebelum tu mungkin ada yang tertanya-tanya, bolehkah asar ini menjadi pedoman kepada kita? Boleh, berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum, sahabat aku macam bintang di langit. Kenapa Nabi sebut sahabat macam bintang di langit? Iaitulah peranan sahabat dan peranan bintang itu sama. Bintang iaitulah dijadikan oleh Allah memberi panduan kepada manusia. Contohnya gugusan bintang-bintang yang disebut dengan namanya Al-Buruj, digunakan sebagai panduan bagi orang yang duduk di laut, nak buat panduan, nak balik ke pangkalan dan sebagainya. Kalau mereka tidak ada kompas dan sebagainya, apa panduan yang mereka jadikan pedoman? Iaitulah Al-Buruj. Sama seperti sahabat Nabi, iaitulah maknanya dia juga sahabat ini memberi pedoman kepada manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok apa dia asar yang menjadi mukaddimah kepada kuliah kita malam ini, kuliah kita pagi ini. Iaitulah kata sahabat, ahabbul ibadu ilallahi ta'ala
ba'dal anbiya'i wasyuhada al-muallimun wa ma fil ardi buq'atun ba'dal masajid ahabbu ila Allah ta'ala minal buq'atul lati yutla fiha al-kitab. Itu antara kata-kata sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kata sahabat, ahabbul ibad ila Allah ta'ala, manusia yang paling Tuhan sayang sekali atas dunia ni, ba'dal anbiya, selepas daripada nabi-nabi, wasyuhada, dan juga orang yang mati syahid. Siapa dia? Iaitulah al-muallimun, orang yang mengajar, ataupun golongan ulama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau kita ambil kepada kepahaman yang menyeluruh, nombor satu yang manusia yang Tuhan paling sayang tentulah Nabi-Nabi dan juga Rasul. Yang ini tak payah kita nak bahas panjang lah, pasal kita tahu Rasul itu merupakan kekasih Allah, dan mereka juga merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah mereka akan berada pada graf ataupun ranking yang pertama daripada kalangan manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya, orang yang mati syahid. Yang ni pun tentu dah, pasal orang yang mati syahid ini dia mati kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berada pada ranking yang ketiga. Masih hebat, iaitulah orang yang mengajar ataupun para ulama yang muktabar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ulama juga mendapat kedudukan yang mulia, manusia yang paling dikasihi oleh Allah? Kerana ulama lah yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada ulama, tak ada orang yang mengajar, manusia akan menjadi sesat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah teringat saya kata-kata yang diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullah, iaitulah kata beliau, laulal ulama lasarun nas kulluhum bahaim. Itu dia kata, tuan-tuan. Apa maksudnya? Maksudnya, kalaulah ulama tak ada, orang yang mengajar ni tak ada di atas muka bumi, lasarun nas kulluhum bahaim, tentu manusia semua yang berada di atas muka bumi ini akan menjadi seperti binatang yang buas di atas muka bumi Allah. Maksud binatang buas ni, dia tak peduli orang lain, dia kira diri dia saja, tuan-tuan. Lepas tu, iaitulah berlakunya undang-undang rimba, iaitulah yang kuatlah yang menjadi memerintah dengan sempurna, yang lemah akan menjadi bahan permainan bagi orang yang, iaitulah maknanya orang yang kuat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah manusia akan hidup dalam keadaan terhina. Itu maknanya, iaitulah kalau sekiranya tidak ada ulama dan orang yang membimbing dan mengajar kita untuk mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebut lagi, wa ma fil ardi buq'atun ba'dal masajid ahabbu ilallahi ta'ala, dan tidak adalah satu tempat di atas dunia ini yang paling Tuhan sayang selain daripada masjid. Maknanya dalam banyak-banyak tempat atas dunia ni, tempat yang paling Tuhan sayang sekali ialah masjid.
Padanlah sebab masjid tu ialah buyutillah, iaitulah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak duk ranking yang kedua, tempat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah al-buq'atul lati yutla fihal kitab, iaitulah tempat di mana di dalamnya iaitulah sentiasa disebut-sebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu saya sebut tadi syukur sungguh-sungguh pada Allah, sebab kita satu duduk dalam majlis ulama. Ulama ialah manusia yang paling dikasihi oleh Allah. Kita duduk pula dalam majlis ulama tadi di mana? Di masjid. Masjid merupakan tempat yang paling dikasihi oleh Allah. Dalam masjid tadi kita bacakan pula ayat-ayat Allah. Maknanya itu juga merupakan tempat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah kemuliaan yang kita dapat, dan kita harap supaya Allah Ta'ala sentiasa istiqamahkan kita dengan majlis ilmu ini, sehinggalah kita mati tidak lain dan tidak bukan dalam keadaan beriman dengan sempurna pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Cukuplah sebagai muqaddimah. Kita sambung balik perbicaraan kitab yang bernama Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin, pemberi berita gembira kepada, iaitulah maknanya orang-orang yang beramal, dan pemberi ancaman kepada mereka yang lalai dan lupa pada Allah. Karangan seorang ulama yang agung yang bernama Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Mudah-mudahan dengan ilmunya kita akan menjadi manusia yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung kitab kita, iaitulah pada penghujung muka surat 8 nak masuk muka surat 9. Kita masih membicarakan tentang tajuk besar kita, ialah persoalan sembahyang dan bagaimana kelebihan orang yang melakukan sembahyang, bagaimana kelebihan orang yang menghidupkan sembahyang berjamaah. Dia akan sentuh juga, iaitulah kehinaan yang diterima bagi orang yang mensia-siakan sembahyang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok dan sambung tuan-tuan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan tiadalah daripada seorang laki-laki yang bersuci ia laki-laki, maka kemudian membaiki ia akan bersucinya, kemudian menyahaja ia laki-laki itu kepada satu masjid daripada beberapa banyak masjid yang ada di atas muka bumi ini, melainkan disurat Allah Ta'ala baginya. Dengan setiap langkah itu akan satu kebajikan, dan mengangkat Allah Ta'ala baginya dengan dia, iaitulah akan satu darajat, dan menggugurlah ia Allah daripada laki-laki tadi dengan dia, dengan sebab satu langkah tadi akan satu kejahatan. Tu dia. Yang ni dia nak sebut fadail ataupun kelebihan bagi mereka yang sentiasa berjamaah di masjid ataupun di surau, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sesiapa yang keluar daripada rumah dia menuju ke masjid, tapi di rumah dia tadi dia sudah mensucikan diri dengan sempurna,
dan kemudian dia berwuduk dengan sempurna, dan dia jaga wuduk dia dengan baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia tempuh perjalanan menuju ke masjid, maknanya dengan niat dan juga iaitulah qasad utama dia, iaitulah untuk menghidupkan sembahyang berjamaah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah hebat Tuhan beri kepada dia. Apa dia? Iaitulah setiap fi kulli khutuwat, setiap satu langkah, iaitulah sesungguhnya disebut di sini Tuhan bagi satu pahala kepada dia. Satu langkah ni maknanya Tuhan bagi satu pahala. Tuhan gugurkan satu dosa daripada dia, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Tuhan bagi kat dia satu maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu langkah. Takkan satu langkah daripada rumah kita main masjid ni, kalau kira langkah, walaupun kadang kita tak melangkah, iaitulah maknanya berapa puluh langkah, berapa ratus langkah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu yang pada hadis yang lain disebut, Nabi kata kalau siapa tahu kelebihan tu, maka iaitulah dia tetap akan datang ke masjid dalam keadaan merangkak. Pasal dia tak boleh berjalan, dia mengesot saja, tuan-tuan. Nak mengesot pun dia sanggup pi, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi biasalah sebagai ujian pada kita, iaitulah Allah Ta'ala tak tunjuk dan bagi nampak terang-terang. Maknanya Tuhan nak bagi kemanisan hanya boleh rasa bagi mereka yang benar-benar dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untunglah siapa-siapa yang menjadikan ini sebagai satu luzumah, menjadikan ia sebagai satu tabiat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis ni dia habaq yang tu. Kemudiannya yang kita nak faham lagi daripada hadis ni, iaitulah kemuliaan bagi orang yang dia maknanya bertaharah siap-siap di rumah. Sebab kadang-kala ada di kalangan kita ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iaitulah bahawa sesungguhnya untuk jadi pedoman di atas muka bumi Allah, dia boleh ambil wuduk di rumah, dia boleh membersihkan diri di rumah, tapi dia nak pergi masjid, maknanya dia biar diri dia dalam keadaan tidak bertaharah dengan sempurna. Pasal dia duk nampak aku ambil wuduk di masjid lah, senang, ataupun tempat yang dia sampai dan sebagainya. Jadi di sini nak sebut tabiat Nabi, tabiat para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, iaitulah mereka nak tambah pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah mereka utamakan bertaharah dulu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dia ibarat macam ni lah. Maknanya kita di rumah, kita mandi bagi elok, kita bersihkan diri, ambil wuduk siap-siap dan sebagainya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kerana perjalanan kita daripada rumah nak main masjid tadi tentulah dengan qasad yang baik, dan kita berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya perjalanan kita itu pun dikirakan satu ibadat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah di sana kalau kita tengok ada satu amalan yang menjadi sunnah daripada Nabi, daripada sahabat, daripada tabi'in, daripada orang-orang yang terpilih di atas muka bumi Allah, iaitulah ibadah yang dimaksudkan ialah tajdidul wudu. Apa dia tajdidul wudu?
Malah disebut antara rahsia kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih, hati dia dibimbing oleh Allah, iaitulah kerana dia beramal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga seorang ahli saupi yang ulung, no? Pasal dia mendapat pendidikan dan juga latihan dan juga pertunjukan daripada seorang ulama yang hebat yang bernama Syekh Syamsuddin Al-Wali, di mana Syekh Syamsuddin Al-Wali inilah yang didik Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Walaupun muda, dia menjadi orang yang cukup hebat. Sebab itu Tuhan bagi kat dia menempati apa yang disebut oleh Nabi sebaik-baik kepimpinan tentera di atas muka bumi Allah, di mana dialah yang berjaya menakluki bumi Konstantinopel. Antara rahsia yang paling hebat yang menjadi amalan dia, tuan-tuan, salah satunya disebut oleh ulama, iaitulah tajdidul wudu. Apa maksud tajdidul wudu ni, tuan-tuan? Maksudnya ialah memperbaharui wudu. Nah, apa maksud memperbaharui wudu? Ada dua maksud pula. Nah, maksud yang pertama iaitulah walaupun dia bukan nak buat ibadat ke, contoh dalam kerja seharian ke, dia pastikan diri dia ni habis wudu, batal wudu, ambil wudu lain. Batal wudu, ambil wudu lain. Daripada mula mangkit tidur sampailah tidur pula, tuan-tuan. Sampai nak tidur tu pun dia ambil wudu pula, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nah, jadi ini rahsia kejayaan. Pasal apa? Sebab dia sentiasa berada dalam wudu, mudawamah. Makna dia ambil tadi ni bukan nanti nak buat ibadat. Kita ni kadang ambil wudu pasal nak semayang, kita ambil wudu pasal nak baca Al-Quran, ambil wudu pasal nak buat ibadat. Maknanya kalau kita kata kita duduk saja dalam seharian bersembang dan sebagainya dalam keadaan tadi, iaitulah kita tak berwudu. Dah, bagi ulama dan orang yang terpilih ni, mereka tak kira yang tu. Yang pentingnya ialah mudawamatul wudu. Maknanya daripada mula depa, maknanya mangkit daripada tidur dalam keadaan berwudu, kemudiannya sampai nak tidur pula, iaitulah sentiasa dalam keadaan wudu. Maknanya hidup mereka sentiasa dalam keadaan tuhur, suci dan bersih. Sebab itu mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud pertama kepada tajdidul wudu yang menjadi amalan orang-orang yang hebat ni, tuan-tuan. Kemudian maksud kedua tajdidul wudu, iaitulah maksudnya contoh kita semayang zuhur contohnya, lepas tu iaitulah wudu kita tak batal lagi, kemudian sampai masuk waktu asar wudu kita tak batal lagi, maka kita boleh bersembahyang tanpa mengambil wudu sebab kita dah ada wudu. Maka hukumnya kata ulama tajdidul wudu ialah walaupun dah ada wudu tapi pasal nak semayang pula, iaitulah dituntut untuk kita ambil wudu walaupun kita sudah ada wudu. Tu tajdidul wudu. Pasal itu Tok Guru saya sebut di pondok dulu, kita ni kalau boleh biar jadi tabiat dan jadi kebiasaan. Nak keluar daripada rumah kita berwudu, lebih-lebih lagi kalau sekiranya kita nak mai, iaitulah ke masjid mendirikan sembahyang berjamaah dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau batal tengah jalan, lepas tu kita ambil wudu pula, tak ada masalah. Tapi kalau boleh jadikan tabiat itu, kerana itulah sunnah daripada Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Malah kalau nak jadi orang yang hebat lagi, jadilah orang yang sentiasa yang kita sebut tadi, iaitulah tajdidul wudu, sentiasa memperbaharui wudu. Nah, tu dia untuk jadi rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, titik tang tu selesai. Dan setengah daripada barang yang dituntuti pada sembahyang berjamaah itu,
Apa maksud dia? Maksudnya setengah daripada amalan-amalan sunat dan juga iaitulah kesempurnaan sembahyang berjamaah yang dituntut, maknanya muakkad, dituntut sungguh-sungguh ketika sembahyang berjamaah ini. Kalau kita nak jadikan sembahyang berjamaah kita itu sempurna dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah menyamai akan segala saf. Bagi sama saf. Kemudiannya dan berdempet-dempet padanya pada saf. Berdempet-dempet ni maknanya bagi rapat saf. Bagi rapat saf, bukan kita renggangkan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Habis dulu masa Covid dia kata kita renggang jauh dan sebagainya, yang tu ada sebab dan kemudiannya ada kaedah yang kemudiannya diijtihad oleh ulama. Kalau nak sembahyang jamaah juga lagu tu, tapi terbaiknya yang menjadi sunnah daripada Nabi dalam suasana kita hari ini, lagi rapat lagi bagus, lagi rapat lagi bagus. Satu, saf kena sama, kemudian iaitulah lagi rapat sehingga tidak ada ruang sedikit pun. Lepas tu ada orang kata tak boleh sagi rimah. Dia rapat lagi rimah, nak bergerak pun payah dan sebagainya dalam keadaan tadi. Di sinilah kalau kita nak tengok, kita kena korbankan, iaitulah keselesaan diri dan sebagainya sedikit sebanyak. Pasal apa? Kita nak rebut iaitulah hadiah hebat dan kelebihan yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengikut apa yang disebut sebagai satu sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal menyamakan saf dan duduk bagi rapat ini, iaitulah ada dalil yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawsufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah." Artinya, samaikan oleh kamu akan segala saf kamu, bahawasanya menyamaikan akan segala saf itu ialah sebahagian daripada kesempurnaan mendirikan ibadah sembahyang. Itu dia Nabi sebut. Pasal itu Nabi sebut hadis ni menjadi sunnah kepada imam untuk iaitulah maknanya memulakan sembahyang dia dengan sauf ataupun istauf. Sawsufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Sunnah kepada imam tuan-tuan, tapi tidak sunnah kepada Bilal. Pasal kadang-kadang duk tengok juga dalam masyarakat kita ni, Tok Bilal ni kadang iaitulah dia iqamah, tapi sebelum iqamah tu tuan-tuan, sauf, dia jenguk orang sana, dia jenguk orang sini, nak bangkit panggil supaya bentukkan sauf. Itu tidak sunnah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab kerja Bilal ni iaitulah dia cuma iqamah. Dia mai, lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan kemudian sampai habis. Maka kemudiannya iaitulah imam ambil tempat, maka imamlah yang akan sebut sauf. Yang tu sunnah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ni kena faham lagi molek. Sebenarnya ada orang kata berdosa kau Ustaz, ataupun salah sampai peringkat ada, dia tak salah lagu mana pun, tak ada masalah. Benda tu pun bukanlah nak kata sampai peringkat maknanya satu kesalahan besar dan sebagainya, tapi
iaitulah yang disebut tadi ni, iaitulah maknanya kita nak kena ikut betul macam mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu iaitulah maknanya ini perkara pertama yang dipesankan oleh imam, supaya iaitulah kita dapat faham bila kita masuk saf. Sat lagi kita samakan saf bagi cantik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sebut iaitulah min tamamis salah, daripada kesempurnaan sembahyang berjamaah. Samakan sah tu, iaitulah maknanya dia menyempurnakan sembahyang berjamaah. Pasal itu sah yang tidak sempurna, ia akan menyebabkan kecacatan pada fadilat sembahyang berjamaah, tuan-tuan. Maknanya bukan tak dapat pahala langsung, tapi korang merka. Pasal itu bila orang yang iaitulah nak rahmat dan keredaan Allah, kalau dia nak markah yang penuh, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pasal itu kita dah tahu dah lagu mana cara nak bagi saf itu, iaitulah sempurna. Nak bagi sama tu lagu mana, tengok tumit belakang. Lepas tu dibuat panduan pula dengan iaitulah kapet kita tu dia sudah ada garisan yang cantik. Bila kita tengok, tuan-tuan, maknanya sempurnanya saf tadi, kita nampak kesempurnaan dan juga disiplin yang terbaik bagi umat Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ambil beratlah persoalan tadi untuk kita ambil i'tibar. Pasal itu bagi rapat, bagi elok, jangan bagi ada ruang, dan jangan memikirkan hanya untuk keselesaan diri kita, tuan-tuan, untuk kita ambil i'tibar. Dia bukan pasal apa saat lagi dia kata nak bergerak, saat lagi masa nak duduk tahiyat awal, saat lagi nak duduk tahiyat akhir, payah. Tambah-tambah lagi pula nak kacau dengan orang dan sebagainya. Sebab itu dia bagi ruang. Tu yang kadang orang jenis macam ni, kita nak ikutlah sunnah daripada Nabi. Perapat dia genjok lagi, perapat dia genjok lagi, perapat dia genjok lagi, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Masalah satu. Yang kedua, yang ni diperbahaskan, dia bukanlah satu benda yang besar, tapi diperbahaskan juga oleh alim ulama. Macam iaitulah duduk yang terbaik bagi sembahyang ialah duduk iftirash. Itu merupakan duduk yang terbaik, tuan-tuan. Duduk iftirash tu macam kita duduk tahiyat awal tu duduk iftirash. Makna itu duduk yang terbaik. Kemudian bagi mazhab Asy-Syafi'i, dia tambah satu lagi duduk yang terbaik, ialah duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Bila masa duduk tahiyat akhir itulah yang paling last, masa kita nak habis semayang, duduk tahiyat akhir tu, maka duduk yang terbaik ialah duduk tawarruk. Jadi iaitulah kita dah mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i lah kita cerita ni, tuan-tuan. Mazhab Asy-Syafi'i dia kata terbaiknya duduk tahiyat akhir. Maka jadi dia pun faham sebaik-baik saf ialah yang sempurna dan rapat bagi elok dalam keadaan tadi. Jangan bagi ada ruang langsung, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi dia nak dapat fadilat duduk tawarruk tu. Maka dia pula jenis bila duduk tawarruk sekali lagi memang kena ruang banyak pasal itu daripada mula dia jaga sungguh supaya jangan bagi orang rapat dengan dia. Dalam kaedah ni ulama sebut kita nak rebut fadilat tetapi kita korbankan fadilat. Itu kaedah dia, tuan-tuan. Kita nak rebut fadilat. Ni kebanyakan masyarakat Melayu kita lah. Pasal kita mazhab Asy-Syafi'i, kita nak rebut fadilat duduk tawarruk sekali ni.
maka kita korbankan fadilat sah. Sedangkan fadilat sah tu fadilat yang paling utama, maka sesungguhnya iaitulah ia satu kerugian besar, kata ulama. Maka dengan sebab itu iaitulah rebut kedua-dua fadilat. Dan kalau bolehlah, contoh kita tak mampu sat lagi nak duduk tawarruk, tak ada masalah. Sebab perbahasan ulama duduk iftirash. Tambah-tambah kalau kita ada jenis orang macam badan saya ni pun serupalah, sebab badan besar. Kadang kita nak kepak payah, kita nak kepak payah, tak ada masalah. Tak boleh duduk tawarruk, duduk iftirash, tak hilang fadilat. Maka kita akan dapat fadilat yang paling besar. Apa dia? Menyamakan saf dan rapatkan saf, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu kena faham dalam kaedah tadi. Ataupun ada juga jenis orang dah badan besar lagu dan sebagainya, dalam keadaan tadi dia gagah juga nak duduk tawarruk, sedangkan orang perapat bagi elok dan sebagainya, dia akan duduk atas orang. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kena duduk tepi dia, badan kemereh, dia pula badan besar, tuan-tuan, dengan paha pun tu dia tak tahu nak apa. Dia duduk atas kawan tu, tuan-tuan, terang nak habis kawan tu duduk maki dalam perut, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu, sebab itu dalam kaedah ini ulama kata pasal iaitulah mazhab Syafi'i disebut fadilat duduk yang paling utama untuk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Maknanya tak dapat yang tu, nak buat macam mana dah, kita dah tu lagi lagu tu, tak apa, duduk iftirash, tak ada masalah apa. Itu kaedahnya. Lebih baik kita boleh faham lagu tu daripada kita menyusahkan orang lain, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kerana dalam Islam ni, tuan-tuan, iaitulah kita bukan duduk seorang-seorang. Kita bukan, tak patut sangat kita fikir untuk diri kita saja. Kita kena fikir untuk orang lain, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pasal itu hadis semalam saya baca di satu tempat, kitab hadis, iaitulah membicarakan tentang cabang-cabang iman. Cabang iman yang terakhir yang disebut oleh Nabi apa dia? Iaitulah cabang iman yang paling imatatul aza anit tariq. Buang sesuatu benda yang boleh menyakiti orang lain di tengah jalan. Pasal apa? Yang tu juga masuk, iaitulah cabang iman. Dan disebut cabang iman yang paling utama, disebut oleh Nabi SAW. Pasal bila kita buang satu benda, contoh kita lalu dah, lepas dah jalan tu, tengok-tengok ada pelepah nyok melintang jalan, kita boleh lalu dah. Tapi orang lain saat lagi mungkin tak sedang, tak apa, dia langgar pelepah nyok tu jadi masalah. Kita pun pergi tarik pelepah nyok tadi, tak tepi. Dia merupakan orang yang sempurna iman sebab ada cabang iman kat dia. Pasal apa? Pasal dia memikirkan orang lain, dia bukan memikirkan diri dia saja, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bukan takat kita duduk semayang lagu tu saja, malah tu imam pun dia kena fikir ahli jamaah dia, tuan-tuan. Dia tak boleh, iaitulah maknanya dia syok sendiri. Syok sendiri ni mana tahu dia kira baca pun hebat, baca sedap. Lepas tu iaitulah sesungguhnya dalam keadaan tadi, dia itulah dia baca sedap, baca ni, dia pun ambil pula surah yang panjang-panjang tu, tuan-tuan. Al-Baqarah contohnya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sedangkan makmumnya adanya orang tua-tua, adanya orang itu, orang ini dan sebagainya dalam keadaan tadi, maka ini paling tidak disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Nabi pernah ikut seorang sahabat, yang sahabat dia baca panjang betul lagu tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatib pun sama. Pasal itu sunnah Nabi yang paling utama ialah Nabi pendekkan khutbah tapi panjangkan sembahyang.
Dia tak boleh syok sendiri, tuan-tuan. Tu khatib pun sama. Tu yang satu peringatan macam saya yang kita duk khutbah sama. No, kadang kita tak sedar, tuan-tuan. Pasal apa? Jenis berkhutbah. Kalau baca khutbah lain, dia ikut surat tu lah. Nah, yang ni berkhutbah. Bila berkhutbah ni kena pula, iaitulah orang panggil apa? Kita kata mikrofon base, PA sistem cantik. Duduk kita pula duduk di atas sekali. Dan dia beza dengan ceramah. Ceramah ni kadang-kala kita duduk ceramah-ceramah ada orang sembang apa semua. Khutbah tak ada siapa sembang. Memang tak boleh sembang pun. No. Oi, dia punya syok tu tak tahu nak bang, tuan-tuan. Kadang teralih tu. Jam pun kita tak pasang depan, tuan-tuan. Muslimin, muslimat rahimahullah. Tu peringatan kadang macam diri saya pun dia peringat juga. No? Pasal apa? Pasal kena fikir audien. Dia bukan kira syok. No, kalau nak kira syok, tuan-tuan, 3 jam pun boleh pergi, tuan-tuan. Muslimin, muslimat rahimahullah. No orang nak sembahyang. No, dah selesai. Kena pula macam belah Pulau Pinang apa semua. Orang mai tu sat lagi 2.5 nak masuk kerja. Kena fikir lagu tu, kena atok bagi elok lah, tuan-tuan. Dia tak boleh fikir sendiri sebab yang ni nama dia fiqhut tawazun, fiqh timbang bagi elok. No, jangan kita memikirkan kepentingan kita saja, tuan-tuan. No, kadang makmum bukan semua seronok. Macam saya ingat lagi satu tempat semayang apa? Semayang tarawih. Semayang tarawih satu tempat, tuan-tuan. Tak apalah. Kena tu imam tadi baca kunut apa nama witir. Kunut witir dia, tuan-tuan. Tak tahu nak abang. Dekat-dekat 15 minit apa, tuan-tuan. Muslimin, muslimat rahimahullah. Kebetulan suara dia sedap. Doa macam-macam lah. Doa masuk, doa ni. Baik. Boleh tak, tuan-tuan? Muslimin, muslimat rahimahullah. Macam cerita tak salah. Makmum suka ke tak? Kena ada orang kata takkan tak suka. Kunut bagus dengan doa bagus apa semua. Baik, tengok balik. Ada orang suka ke tak? Tak ada siapa abang pun tak suka pun. Saya nak abang pengalaman, tuan-tuan. Keluar lepas daripada tok imam tu tak apalah. Kita pun kadang tangan sampai duk ni. Tangan pun tak tahu nak abang. Tak apalah, lepas-lepas habis dah tu. Seorang jemaah dia kata, puas. Puas. Puji kot. Kata puji tak boleh dengar betul. Puas, ustaz. Kita tak payah lepas ni 3 tahun sembahyang tarawih tak payah sembahyang witir tak payah kunut dah, ustaz. Puas. Tu maknanya diseronok ke tak seronok, tuan-tuan? Muslimin, muslimat rahimahullah. Betul ke kali ke, tuan-tuan? Muslimin, muslimat rahimahullah. Kalau saya faham candek nak abang apa? Nak abang kata maknanya amboi sampai lagu tu punya cerita. Tapi kalau bersembang dah setengah orang kata, dia kata habis di Mekah ada apa? Di Mekah lain macam kita lah. Pergi Mekah sana dia boleh duduk di masjid daripada pagi. Dan ni daripada Pilhong tu boleh jadi Aisyah baru balik pun jadi balik ke hotel, tuan-tuan. Aisyah baru balik. Pasal apa? Tak ada fikir apa. Memang pergi tu nak buat ibadat saja. Mai di rumah boleh kita duduk mai masjid kita ni, kita duduk daripada Luhur tu sampai Aisyah. Tak boleh dia kena nak balik rumah juga. Pasal apa? Lembu tak buat keluar lagi yang ada fikir kerja apa semua. Tak boleh hukum, tuan-tuan. Sebab itu apa pun dia kena fikir kepentingan orang lain sama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Tanda tentu insya-Allah kita sambung pula dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah. Ada soalan? Tak ada kalau tak ada tak apalah. Zakat itulah dapat saya sampaikan pada pagi ini. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada silap dan salah ataupun kata-kata saya menyentuh mana-mana peribadi, individu ataupun jamaah. Niat saya untuk menyampaikan kebenaran dan walaupun banyak kekurangan dan sebagainya. Untuk itu kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain
dengan kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala maghfiratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.